Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini tuan-tuan dan saya direzekikan oleh Allah masa dan waktu, kesihatan dan peluang yang membolehkan saya dan tuan-tuan datang duduk dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan sambung perbincangan berhubung dengan larangan-larangan yang diharamkan ataupun dibenci, makruh. Sesuatu yang dilarang itu kadang-kadang hukumnya haram, kadang-kadang ia hanya sekadar makruh, dibenci untuk kita melakukannya, tetapi tetap dia termasuk di dalam perkara-perkara al-umur al-munhi yang dilarang daripada kita melakukannya. Cuma dari sudut ancaman atau dari sudut hukumannya berbeza lah di antara yang berstatus haram dan juga berstatus makruh, tetapi tetap dibenci dan dilarang untuk kita melakukannya. Larangan yang akan kita bincang pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah larangan memakai pakaian syuhrah. Larangan memakai pakaian yang menarik perhatian manusia. Syuhrah, libasu syuhrah, pakaian syuhrah. Syuhrah ni kita nak terjemah pakaian yang pelik daripada orang lain, pakaian yang menjadikan kita itu perhatian. Bila kita masuk dalam majlis tu, kita jadi pelik, belain daripada orang lain, sehingga kan kita menjadi topik perbualan orang. Sama ada pakaian kita itu tidak pernah dilihat oleh orang tempatan, pakaian yang bukan pakaian masyarakat setempat. Pakaian syuhrah ini juga pakaian yang bersalahan dengan tema pun boleh juga. Maksudnya bila kita masuk tu, kita jadi kera sumbang. Betul tak betul saya tak tahulah penggunaan peribahasa tu. Canggung, kan? Tema, kadang-kadang ada orang bagi tema pakaian Melayu, baju Melayu. Dia masuk-masuk dia pakai kot dengan tie. Semua orang pakai baju Melayu, dia seorang-seorang duduk tengah-tengah tu pakai kot, pakai tie, pakai long sweat. Pelik daripada orang, sehingga dia itu menjadi perhatian dan topik perbincangan manusia.
dia sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menarik perhatian orang. Maksudnya dia kata syuhrah tu, glamour, pakaian yang bila orang tengok, orang rasa, sakan kau ni pelik daripada orang tak pernah nampak kan. Jadi itu antara maksud libasu syuhrah. Dan topik kita malam ini dia memang berhubung kait dengan isu etika berpakaian di dalam Islam. Islam antara agama yang dia menggariskan etika berpakaian. Pasal itu orang Islam bila dia pakai, pakaian dia itu menampakkan apa? Menampakkan izzah, menampakkan satu lambang manusia yang waras, manusia yang ada maruh. Jadi pakaian yang boleh mencemarkan, pelik, merosakkan maruh dia, menyebabkan dia dihina oleh orang juga, antara pakaian yang dikatakan sebagai libasus syuhrah. Bukan sebarangan kita boleh pakai ni kan. Mari masjid, pakaian masjid lah, bolehlah kita pakai apa-apa kan. Tapi kalau mari masjid tuan-tuan pakai dengan tanjak, tengkolok kan, dengan hang apa ni pakaian itu mungkin tidak mendedahkan aurat, tetapi dari sudut pelik, dari sudut menimbulkan suatu kehairanan orang yang berada di majlis itu, sebenarnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalil-dalil yang menunjukkan Nabi melarang pakaian yang disebut sebagai libasus syuhrah ataupun thawb asy-syuhrah ataupun thawb asy-syuhrah ni. Daripada Abdullah ibnu Umar, radhiyallahu anhuma, Allah meridai dia dan ayahnya Umar al-Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawba syuhratin, sesiapa di antara kamu yang memakai pakaian thawba syuhrah, pakaian syuhrah. Nanti saya sebut secara detail. Tadi saya sebut dah pintas lalu makna syuhrah tu. Sesiapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian yang kita sebut yang boleh tarik perhatian, menimbulkan takabbur, riak dan sebagainya itu, albasahu Allahu yawmal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan memakaikan, akan memakaikan kepadanya oleh Allah yawmal qiyamah, pada hari kiamat nanti, thawba madallatin, pakaian yang menghinakan. Sesiapa yang di dunia ini dia memakai pakaian syuhrah tadi ni, pakaian kesombongan, pakaian yang pelik, menarik perhatian, pakaian yang menonjol sehingga menjadikan orang bercakap tentang dirinya, menarik perhatian orang, mengangkat dirinya itu dalam satu pandangan yang buruk, albasahu Allahu yawmal qiyamah thawba madallatin, Allah akan memakaikan padanya di hari akhirat suatu pakaian yang menghina diri dia. Itu ancaman yang disebut oleh para ulama sebagai bukti bahawa Nabi menegah kita orang Islam memakai pakaian syuhrah tadi. Dalam hadis yang kedua, kalau kita tengok, ada tambahan yang dikatakan dengan pakaian syuhrah ini, selain daripada Allah akan memakaikan pakaian yang menghinakan dirinya pada hari akhirat nanti,
orang yang memakai pakaian syuhrah ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan thumma alhaba fihin nar, akan memakaikan pakaian yang menghinakan dia dan membakar dirinya dengan pakaian tersebut. Dia akan dibakar oleh Allah dengan pakaian yang dipakaikan kepada diri dia. Ini sebagai jaza, balasan kepada orang yang di dunia telah menempah kemurkaan Allah, yang telah menarik kebencian Allah kepada dirinya dengan dia memakai satu pakaian yang bersifat syuhrah, pelik ataupun menarik perhatian, sehingga dia berasa dia tu besar, sombong. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Nampak? Okey? Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya nak menghuraikan dengan lebih lanjut pandangan-pandangan daripada kalangan para ulama ilmuwan Islam tentang apa yang dikatakan dengan pakaian syuhrah, ciri-ciri pakaian syuhrah tu, supaya kita menjauhi sifat pakaian tersebut, kita nak balik kepada asal usul pakaian di dalam Islam. Kerana pakaian ni merupakan suatu nikmat, rezeki yang Allah jadikan kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut isu pakaian ni. Antaranya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26. Allah menyatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan." Wahai anak Adam. Quran panggil kita, Allah panggil kita. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Qad anzalna 'alaikum libasan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu libasan, pakaian. Allah kata kami telah menganugerahkan, merezekikan, memberikan, mengurniakan kepada kamu manusia libasan, pakaian. Ini pakaian ni rezeki Allah. Sebab itu orang yang pakai pakaian yang cantik, pakaian yang sesuai dengan kedudukan dan kemampuan dia, menzahirkan keterampilan yang elok, berpenampilan dengan penampilan yang kemas, dia sedang menzahirkan nikmat Allah pada tubuh badan dia. Orang yang berkemampuan tetapi tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan itu, dengan dia berpenampilan dengan penampilan yang buruk, menampilkan dalam keadaan yang kusut masai, dan tidak seperti mana yang sepatutnya orang tengok pada dia dengan pandangan yang selekeh, Nabi SAW menyatakan orang yang seperti ini dia kufur kepada nikmat Allah. Sebab ini bukan isu yang kecil. Sebab itu kadang-kadang orang Islam bila dia nak keluar, dia nak tampil dalam masyarakat, hendaklah dia berpakaian, dia tampil ke dalam masyarakat itu dalam keadaan dia menutup bukan sahaja auratnya, tetapi aib dan juga memelihara maruah dia. Dia tak boleh keluar sampai orang tengok apa punya pakaian ni. Sampai kita tengok satu macam, kan? Sebab itu ada yang dikatakan selain daripada, dia kata saya tutup aurat. Walaupun pakaian itu menutup aurat, tapi kalau pakaian lelaki tak boleh dipakai oleh wanita. Sebab apa tak boleh? Kenapa tuan-tuan tak boleh pakai pakaian isteri, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak persoalkan isu tutup aurat, tutup. Boleh saja tuan-tuan nak pakai baju kurung, apa lagi? Blouse,
maxi, kan? Tu pakaian orang perempuan lah. Boleh je nak pakai tutup aurat lah. Mari masjid pakai maxi bini tuan-tuan. Pakai blouse. Pakai jubah. Pakai baju kurung. Kurung kedah ke, kurung apa ke. Kan? Mari duduk depan dengan bunga-bunga dia. Dengan kerawang-kerawang dia. Dia kata, pasal apa Tok Bilal? Awak? Masalah tolong. Tutup aurat. Dah kita tengok pun naik gram. Tak kelut. Dia soal lain pula. Ada perbincangan di kalangan para ulama, walaupun menutup aurat, tetapi ada di sana larangan wanita berpakaian menyerupai lelaki, sebaliknya lelaki menyerupai pakaian wanita. Kenapa isu itu timbul? Kerana ada bab yang disebut sebagai muru'ah, maruah, pride. Yang bila orang tengok kita pakai macam tu, orang akan kata apa? Hodoh, buruk. Penampilan orang-orang yang low class, tak ada maruah, kan? Darai pondan. Apa pandangan tuan-tuan pada darai pondan? Ada pandangan yang kita respect ke, hormat ke? Kita pasal pandangan yang tak elok. Maka sebab itu tuan-tuan, Islam dia menurunkan pakaian ini, ada etika yang dia ajar. Satu. Pasal itu kita kena sesuai. Kita kena sesuai. Jubah ada tempatnya. Tidak semua tempat Nabi berjubah. Dan Nabi memakai jubah itu kita faham faktor yang paling besar adalah faktor sosial, budaya. Bukan kerana dia Nabi. Dia turun di Mekah itu pakaiannya tentulah. Sebab itu perkara yang bersifat pakaian ni dia luas. Tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Bendang, takkan tuan-tuan pakai jubah, tertomoh dalam Bendang. Dia hang nak pergi ke mana ni? Pergi meracun. Tapi pakai jubah. Pasal apa yang hang pakai jubah? Pakailah seluar, senang sikit. Sunnah. Tengok-tengok duduk tersengap dalam Bendang. Nak naik tak boleh. Nak kangkang tak boleh jubah. Nampak? Pasal itu Nabi bila dia pergi perang, dia pakai baju besi. Kerana itu pakaian perang. Dia pakai baju besi. Kerana itu pakaiannya. Artinya pakaian itu didudukkan pada tema dan majlisnya. Nampak? Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Di dalam surah Al-A'raf Allah menyatakan ada 3 jenis pakaian. Yang pertama, pakaian yang diturunkan itu functionnya, tujuan ataupun maksud kepada pakaian itu yuwari sawatikum. Nombor 1, tujuan kepada pakaian itu apa dia? Menutup aurat. Jadi pakaian ni apa-apa pun tuan-tuan, pertimbangan kita ke anak-anak kita ke siapa ke, pertimbangan yang pertama dia mesti menutup aurat. Agama ni fleksibel. Agama ni luas. Dia sebut tutup aurat. Itu asas dia. Passion dia ikut empa. Selagi mana benda tu menutup aurat dan tidak termasuk di dalam larangan-larangan yang lain, boleh. Sebab itu bila Islam pergi ke China, ra'i budaya Cina. Pergi ke India, ra'i budaya Cina. Budaya India. Mari ke tanah Melayu, ra'i. Nampak? Tuan-tuan biasa tengok orang putih pakai skirt, laki-laki pakai skirt. Biasa tengok British atau Scotland, saya tak pasti. Sama ada Scotland Island yang jenis main Mr. Bean tu. Kalau tengok Mr. Bean ada skin, ada scene Mr. Bean tu, dia pakai skirt. Orang laki-laki pakai skirt. Kan? Kalau tuan-tuan pakai pakaian macam tu Kok Arau ni, lah banyak gila ni kan. Macam-macam gila lah ni. Gila macam-macam jenis. Kan? Gila jumpa Nabi lah. Gila bercakap dengan Nabi lah. Macam-macam. Gila jumpa malaikat lah. Kan? Orang Kelantan kata tak segar. Kan? Jadi kita kena hati-hati lah kan.
Yang kedua tuan-tuan, orang Melayu pakaian dia, saya ambil sampin. Sampin. Kalau kita pakai sampin di negara Arab, cuba tuan-tuan bayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam dia diberikan wahyu di Ghar Hira tu, dia balik kepada Khadijah, esok dia keluar pergi jumpa orang Arab musyrikin Mekah, dia pakai sampin. Tuan-tuan imagine tengok. Dia panggil orang Arab pun tengok, Muhammad, awak yang jadi begini. Ajaran dah pelik, pakaian pun pelik. Kain apa ni pakai keluar dengan seluar? Dia pun tak pernah nampak. Maka sebab itu tuan-tuan, budaya uruf ada peranan dia dalam hukum. Pasal itu kadang-kadang pakaian yang dilarang di satu tempat, yang haram di satu tempat, di tempat yang lain boleh pakai. Dia berbeza. Maka semua benda itu mesti dihalusi. Tapi nombor satu, poin dia apa dia? Mesti menutup aurat. Yang kedua, warisha. Quran kata warisha. Apa dia? Pakaian itu juga berfungsi sebagai perhiasan. Jadi sebab itu tak salah. Libasus syuhrah bukan bermaksud pakaian yang cantik, tak. Sebab Quran menyatakan boleh pakai pakaian yang cantik, boleh pakai pakaian yang menarik, elok. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala jamil. Innallaha jamil. Allah itu cantik dan dia sukakan kecantikan. Dia sukakan kecantikan. Jadi orang yang mencantikkan diri dia, memelihara penampilan diri dia, menyesuaikan pakaian dia dengan keadaan dan tema dan majlis dan suasana, sebenarnya dia melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasul. Dan bila orang tengok kita, orang rasa senang, orang rasa seronok, orang rasa tenang, itu juga sebenarnya suatu sunnah. Nampak? Sebab tu kita baca dalam hadis, Nabi kata, jangan kamu memandang lekeh keluar bertemu dengan saudara kamu dalam keadaan bermuka manis. Kita keluar, orang tengok muka kita, orang rasa seronok, dapat pahala. Kalau orang tengok muka kita jadi serabut, jadi semua, kita dapat dosa. Nampak? Kita, orang rasa tak selesa dengan kita, kan? Nampak? Okey. Dan yang ketiga kata Quran, walibasut taqwa, pakaian taqwa. Kata Ibnu Abbas, pakaian taqwa ini bukan pakaian, dia adalah kiasan kepada amalan. Sebaik-baik pakaian, pakaian taqwa. Apa dia pakaian taqwa? Pakaian taqwa ni bukan pakaian, dia adalah majaz, kiasan. Pakaian taqwa kata Ibnu Abbas, dia merujuk kepada amal ibadah. Amalan itu sebagai pakaian yang menutup dan menyelamatkan kita. Okey tuan-tuan hadirin mukminin, apa lagi yang boleh kita ambil dalam isu pakaian ni? Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk menggunakan nikmat pakaian ni. Allah suruh siapa-siapa yang mampu pakai pakaian yang terbaik dalam ruang lingkup kemampuan dia lah. Jangan sampai dia menjadikan benda tu suatu takalluf, tak payahlah. Sampai bersusah payah, sampai berhutang, sampai bergolok gadai. Itu bukan suruhan agama. Tapi kalau dia mampu, agama suruh dia pakai pakaian yang sesuai. Tuan-tuan, agama suruh kita pakai pakaian yang sesuai dengan kedudukan dan kemampuan kita. Kalau tuan-tuan orang ada duit, tuan-tuan pakai pakaian yang sesuai dengan kemampuan tuan-tuan. Agama suruh. Sehingga akan ada di kalangan ulama menyebut apa? Supaya manusia boleh mengenal bahawa dia orang kaya berbanding dengan orang miskin. Untuk memudahkan dia diminta pertolongan.
Ada tujuan dia. Pasal apa kita orang kaya? Tuan-tuan orang kaya kena pakai macam orang kaya. Supaya nampak, pertama, syukur nikmat. Yang kedua, tuan-tuan zahirkan nikmat. Allah bagi nikmat, tuan-tuan guna nikmat tu. Tuan-tuan tunjuk nikmat tu. Tuhan suka tengok nikmat yang dia bagi tu pada diri tuan-tuan. Tuan-tuan guna apa yang dia bagi. Macam kita lah tuan-tuan. Walillahil masalul a'la. Tuhan itu lebih tinggi contohnya, tak layak nak dibandingkan dengan manusia. Tapi bagi pemahaman kita, kalaulah satu orang bagi pakaian, bagi sesuatu untuk tuan-tuan pakai, tuan-tuan guna, tuan-tuan tak pakai, tuan-tuan tak guna, itu suatu penghinaan. Itu suatu apa? Tindakan yang tidak baik. Kita bagi pakaian, saya bagi kat Tok Bilal pakaian. Dia kata saya nak Tok Bilal jubah. Tok Bilal ambil lipat, simpan, tak pernah pakai. Tak pakai Tok Imam, tak pakai Tok Bilal. Dia tak pakai baju lain banyak. Kita yang bagi ni rasa apa? Kita nak dia pakai. Kita nak tengok dia pakai. Kita rasa seronok dia menggunakan pemberian kita. Dia rasa dihargai. Walillahil masalul a'la. Allah itu lebih layak. Lebih tak layak untuk kita bandingkan contoh-contoh kita. Tapi Allah bagi nikmat, kita tak guna. Nampak? Allah sebut di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Terutama berkaitan dengan masjid. Tapi kita kadang-kadang terbalik. Pergi masjid, ikut dan. Pergi majlis, sakan pula. Dress code kan. Masjid kita lebih kurang kan. Tapi tak, bukan tuan-tuan lah. Main masjid, streka sikit kan. Buh sikit minyak wangi. Bagi kena lah. Bagi kena. Baju biru. Kain pun nak erat-erat biru jugalah. Baju biru, kain kuning. Yang ni dia panggil perlis. Baju biru, kain kuning. Kuning terang. Kita kata, tak masuk baju dengan kain. Awak? Masalah tahu tak? Masalah tak masuk. Orang nampak tak elok. Orang nampak tak elok tu agama ambil reti tau. Agama ambil reti. Benda tu pelik. Syuhrah. Apa hang ni? Sarkas ke? Main mana? Kan? Nampak? Okey? Lepas tu kadang-kadang orang main pakai jubah pun macam-macam jenis. Kan? Sekali lagi kita serta sikit. Tak apa. Kita baca dulu ayat ni. Allah menyatakan dalam suratul A'raf ayat 31. Allah kata, Ya Bani Adam. Dua. Allah sebut dua kali. Allah, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah. Perintah tu. Al-amru tu. Perintah. Al-amr. Perintah. Perintah ni menunjukkan asalnya wujud. Wajib. Ambillah oleh kamu zinah, perhiasan. Maksudnya pakaian yang terbaik, pakaian yang cantik, pakaian yang bersih, pakaian yang elok sesuai dengan penampilan kita. 'Inda kulli masjid, setiap kali kamu hendak pergi ke masjid. Kemudian Quran kata wa kulu washrabu. Nampak? Pakai pakaian yang elok, yang cantik nak pergi masjid, makanlah makanan yang halal, minumlah apa yang kamu nak daripada minuman yang halal. Tapi Quran ikat di hujung tu, wala tusrifu, jangan melampau. Dia tak nak juga. Jangan sampai melampau. Melampau tu kita boleh masukkan dalam syuhrah tadi. Nampak tuan? Nanti kita bawa. Pasal tu kadang-kadang kita tengok jubah tu bagus. Macam saya sebut di masjid mana tau. Tapi bila kita tengok fashion jubah lah ni, dengan ketatnya, dengan potongannya, jubah laki ke jubah perempuan, tapi yang pakai tu laki-laki. Tapi dia punya cutting dia tu, bahasa dia cutting dia tu, cutting perempuan. Lepas tu dia punya color tu color perempuan. Corak tu corak perempuan. Tuan-tuan, kita nak sebut duyung pun tak, lebih dekat-dekat dengan dugong. Kalau kita tengok laki-laki ni dia ragam, tapi selum waktu nangka pun tak, cempedak pun tak. Dia jadi ketat kembang lain. Bila tuan-tuan main masjid mau pakai jubah tu lah, kalau orang bagi tak payah dah.
Mau pakai lagu tu jubah yang duk ada dalam fashion tu kan. Oh, demam kan. No. Hadirin mukminin, kemudian kita tengok sedikit apa yang disebut oleh para ulama, apa yang dikatakan dengan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah bermaksud pakaian yang dipakai untuk dikenali oleh orang lain, untuk supaya dia nampak belain pada orang, supaya dia bila masuk orang jadi tertarik. Ini akan tarik perhatian. Ini tujuan dia apa? Tujuan dia takabbur, riya. Tujuan dia untuk nak mengangkat. Kemudian kata para ulama, syuhrah juga satu pakaian yang menunjukkan dia berbeza dengan orang lain. Agama tak suka tau kita berbeza dengan orang lain, belain dengan orang, pelik pada orang lain, kita tak mau. Tapi dia punya dawabit dia mesti dalam patuh syariah lah. Tuan-tuan pergi belajar overseas, tuan-tuan pergi belajar di Amerika. Orang Amerika ni dia pakai pakaian dia lah kan, pakaian yang faham lah orang putih pakai macam mana. Tuan-tuan pun pakai. Kita pun tengok dalam Facebook, telefon tanya, tahu tak yang hang pakai nampak habis segala pelik-pelik ni? Dia kata hang juga ajak jangan blank pada orang. Tuan-tuan faham ke tak ni? Jadi aku bila mai Amerika, aku raikan budaya Amerika yang dia pakai ketat macam ni, koyok kot ni sebagai apa? Aku tak mau blank daripada depa. Oh, demam. Betul dia kata tu kan. Dia tak mau blank daripada orang. Tapi dawabit, qawaid dia apa dia? Kaedah dia ataupun dawabit, peraturan dia apa dia? Mesti di dalam perkara yang tidak terkeluar daripada syariat. Kan? Kita jangan duk ra'i orang sangat sampai melanggar. Macam tuan-tuan bisa dengar tak cerita kartun? Cerita kartun. Saya tak tahu betul tak betul, tapi cerita lah. Satu orang penceramah dihantar ke sebuah pulau. Pulau ni namanya Pulau Bogel. Kerana orang di situ bogel. Penceramah ni pakai baju lah. Dia kata apa? Dia kata kalau kita pi pakai baju, ceramah dekat orang telanjang ni, ada orang telanjang ni masih ada lagi. Tuan-tuan pergi ke belah-belah pendalaman pulau-pulau tertentu, mereka masih lagi tak pakai baju, pakai cawat dia. Ni bahagian atas pun tak tutup. Ada setengah-setengah pulau. Jadi dia kata kalau kita pakai baju, depa telanjang, nampak macam kita tak masuk. Tak ra'i depa. Jadi kita macam lebih bangga apa? Inilah kan tak serasi. Jadi kita ingat kita tak pakai lagu depa senang, kita boleh masuk lah. Ketua kampung pulau tu pula panggil penduduk dia. Kita ni kerajaan hantar mai penceramah, dia ni pakai baju. Hampa ni takkan nak pergi dengar ceramah telanjang. Sama-sama kita tak apalah nak telanjang pasal kita memang budaya kita. Tapi tetamu mai takkan kita pun nak telanjang. Hampa bagilah ketahuan sikit. Hormatlah tetamu, dia pakai baju. Hari dia main ceramah tu hampa pergi pakai baju Ustaz. Raikan dia. Hari tu ya betul hampa telanjang baliklah macam biasa. Oh, tentu. Ini masalah kadang-kadang. Sesungguh penceramah ni dia rai sangat. Saya tak mau bagi contoh, dia orang marah, tak apalah, biar-biarlah. So kita mainlah hari ceramah tu, penceramah telanjang lah. Telanjang lah pasal dia difahamkan dress code kat kawasan tu telanjang. So dia kata aku pun main, mereka terima. Akhirnya sama lah kan, mereka boleh terima aku nak cakap apa ni. Mereka ni semua pakai baju elok. Bila main hari kejadian tu dalam dewan, dalam tempat kemah tu, lawan duk tengok, Tok Ketua kata yang ni mai pakai baju, dia pun telanjang, yang kita pakai. Tuan-tuan, pasal itu saya kata meraihkan uruf, budaya, adat, custom tempat itu mesti dalam ruang lingkup ilmu syarak. Akhirnya dia mesti ditimbang di atas neraca agama, bukan neraca nafsu. Mau kalau kita nak raih orang, tuan-tuan, kita nak please orang putih, kita nak please everyone, susah. Kita tak boleh puas hati orang.
Selagi mana kita buat benda tu dalam ruang lingkup yang Tuhan redha, syarak redha, jalanlah. Tapi dalam masa yang sama, agama suruh kita ambil kira juga benda-benda yang tidak bertembung dengan syarak. Kalau kawasan tu mereka minta kita pakai baju Melayu, kita pakailah. Mereka minta kita pakai tema macam ni, kita pakailah. Agama tak suruh kita pelik pada orang. Nampak? Kemudian dia kata yang dimaksudkan dengan pakaian syuhrah itu juga pakaian yang menunjukkan perbezaan diri si pemakai dengan orang lain, dengan maksud pemakai tersebut ingin dilihat berbeza dengan orang ramai yang berada di tempat dan majlis tersebut, dan dia berbangga-bangga dengan kepelikan dia itu, dan dia akan dilihat suatu pandangan yang takjub dan pandangan yang orang tengok seakan siapa dia ni kan, yang akhirnya melahirkan riak dan ujub. Itu libasu syuhrah. Kemudian tuan-tuan, orang pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Umar. Pasal apa orang tanya Abdullah ibnu Umar? Sebagai rawi, the narrator, perawi yang cerita hadis ini Abdullah ibnu Umar. Orang tanya dekat Abdullah ibnu Umar. Pasal apa orang tanya Abdullah ibnu Umar? Kerana Abdullah ibnu Umar dia yang cerita hadis libasu syuhrah ni. Orang tanya dia, apa dia tu syuhrah ni? Pakaian yang Nabi tak bagi libasu syuhrah ni apa dia? Cuba hang cerita macam mana yang kami nak pakai supaya tak jadi syuhrah. Kata Abdullah ibnu Umar, kau pakailah satu pakaian. Dia letak dua prinsip, dua kaedah, dua garis panduan. Dia letak nombor satu, pakailah satu pakaian yang apabila kamu pakai, kamu tidak dihina oleh orang-orang bodoh. Kita pakai pakaian tu, orang biasa pun tak tengok kata pakaian tu teruk. Jangan kita pakai sampai orang awam, orang ramai pun tengok apa hang pakai ni. Kalau dia yang orang awam, tak ada ilmu, sufaha, jahil, bodoh tu pun tengok kita pelik, teruk punya pakaian, tak tahu kan. Contoh saya tengok fashion yang ada. Kadang-kadang bila kita pergi pasar raya, kita pergi jugalah tengok butik-butik yang mahal-mahal ni kan, fashion ni. Bila kita tengok, kita tertanya-tanya, ada ke orang nak beli? Dan kalau tuan-tuan, bukanlah saya suruh tengok, macam mana nak kata, tertengok. Sekali tuan-tuan pergi tengok, saya kena tanggung pula. Cuba tuan-tuan tengok fashion show. Macam mana saya nak kata, bukanlah saya pun tertengok. Macam mana nak kata, salah ni. Ayat saya ni macam berdosa lah. Fashion show. Fashion show. Kita tengok fashion show kan, fashion show, pertunjukan fashion, pakaian kotak-kotak macam robot tak robot. Pakaian yang ada satu saya tengok tu, saya tak tahu kot fashion COVID ni, serombong macam kain terpan tu. Tahu kain terpan yang kita duk buat kemah tu ni, tutup kepala dia buat kembung pula, lagu payung tak payung kan. Bila dia berjalan tu, kalau sangkut mana-mana tercabut kepala. Jadi bila kita tengok macam tu, orang-orang awam pun tengok, apa punya pakaian ni? Teruk kan? Bukan itu zaman tuan-tuan ni, baru ni saya tengok seluar yang dulu seluar kembang kan, dulu contohnya Yankee apa tu, seluar kembang kaki bawah tu kan, kecil atas. Sekarang seluar yang kembang tu, dia pun gunting macam mok tu, dia panggil passion, sambil berjalan sambil sapu. Dia kembang tu, ada jual seluar tu, sampai bila kita pegang seluar ke batang mok, kain mok. Jadi orang jadi benda tu lelucon. Orang jadikan sebagai satu lawak, satu benda untuk dipermainkan. Orang tengok pakaian tu, orang buat lawak, orang apa. Lepas itu bila kita tengok orang pakai kadang-kadang tu, apa ni kan, dia tu gemuk jangan pakai ketat. Tuan boleh bayar orang gemuk pakai ketat kan. Kadang-kadang anak budak-budak dia kan, budak-budak ni dia jujur, dia pun ni jujur. Macam anak-anak saya kan, dia jujur, dia tengok dia tak apa awak pakai lagu tu kan. Kita kata hai jangan duk kata gitu, kita duk kata tak sanggup lah hati. Tak elok awak budak-budak tengok pun orang kata apa buruk nak pakaian dia kan, pakai lagu tu. Nampak tak? Kadang-kadang melerik, meramu, sampai nak kena ada orang pegang kat belakang kan. Tu silap kalau terpijak tak tertemuih tu kan. Benda-benda macam tu kita kena ambil reti lah kan.
Nampak? Okey. Macam tuan-tuan mai. Baju Melayu orang pakai apa? Songkok. Baju Melayu orang pakai dengan songkok ataupun dengan lebay, kepiah. Tuan-tuan mai tuan pakai dengan topi hok pi bendang. Topi kembang pi bendang oh. Ataupun kek tu tuan-tuan mai. Pakai elok dah baju Melayu, sampin apa semua. Boh topi bendang tu, topi meracun tu. Ataupun topi orang tu kontraktor tu. Haram tak? Ni kalau tuan-tuan mai sembahyang pakai topi kontraktor tu, haram tak? Haram tak? Tak haram. Tapi baju Melayu sampai orang kata, oh ni wakil JKR. Tak ada, saya main nak sembahyang. Tuan-tuan faham tak? Saya ceramah ni bukan saya buat lawak, tapi benda itu memang kontennya konten jenaka sehingga orang boleh mempermainkan pakaian itu. Kata Abdullah ibn Umar, kalau sampai orang pemain pakaian hang, jangan duk pakai. Bahasa utaranya, kalau orang pemain pakaian tu jadi kartun, hang tak payah duk pakai. Itu satu. Kaedah yang kedua kata Abdullah ibn Umar, jangan pakai pakaian yang apabila orang alim, orang-orang yang standard, orang-orang yang faqih, orang-orang yang apa ni bukan orang biasa tengok, dia kata ini bukan pakaian yang elok. Maksudnya pakaian itu bukan sahaja dikeji oleh orang awam, orang biasa, sufaha, juhala, tetapi juga dipandang buruk oleh orang-orang alim dan juga orang-orang saleh. Itu dua apa yang disebut oleh Abdullah ibn Umar. Nampak? Termasuk juga libasus syuhrah, pakaian yang boleh menimbulkan sifat riak. Sama ada pakaian itu mahal ataupun murah. Nampak? Kadang-kadang pakaian tu tak mahal, murah, tapi dia jadi riak. Contoh apa dia? Orang-orang yang berlakon zuhud saja dia pergi pakai. Bukan dia tak mampu, dia pergi pakai bagi terkoyak, dia pergi pakai bagi tak elok, dia pergi pakai bagi nampak selekeh, supaya bila orang pandang orang kata, oh baguslah dia, tawaduknya, waraknya, zuhudnya, kan? Sampai pocor-pocor kain apa semua orang tengok, kan? Orang tengok pasal apa dia tu? Dia zuhud. Dia dalam diri dia apa? Dia rasa megah. Ini zuhud yang dipanggil zuhud nifaq. Dalaman dia berbangga, luaran dia nampak macam dia zuhud. Ini kita tak nak. Nampak? Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia pakai pakaian, tuan-tuan tengok, apa sahaja pakaian yang diberikan kepada Nabi, Nabi pakai. Pakaian murah dia pakai, pakaian mahal dia pakai. Dalam hadis Nabi pernah pakai pakaian daripada Yaman. Nabi juga pernah pakai pakaian daripada Mesir. Nabi juga pernah memakai jubah Rom. Nabi juga pernah memakai jubah Syam. Pendek kata, bila kita tengok sifat pakaian Nabi, dia memakai sesuatu yang mudah didapati di tempat itu. Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika dia memberikan satu ulasan kepada hadis-hadis pakaian Nabi, kadang Nabi pakai Syamiyah, kadang-kadang Nabi pakai Rum, kadang-kadang Nabi pakai jubah tangan kecil, kadang-kadang Nabi pakai pakaian ni warna kuning, warna hijau, warna putih. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, ini memberikan satu pengajaran kepada kita, pakaian Nabi itu pakaian yang simple, mudah, senang didapati, pakaian setempat. Maksudnya siapa-siapa yang pakai pakaian yang selesa untuk diri dia, pakaian yang setempat, dia sebenarnya memakai pakaian sunnah. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tuan-tuan semua duk dengar benda ni lama dah. Islam kulit dengan Islam isi. Islam ni dia tidak duduk pada kulit, dia tak duduk. Ni bukan batiniah, ni bukan geng-geng apa ni hakikat makrifat isi kulit ni, tak. Ni saya nak cerita macam ni. Tuan-tuan dengar dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan duk fikir tajuk lain lah. Saya tak cakap tentang tajuk lain, saya cakap tentang tajuk kita. Tidak menjadi Islam satu-satu majlis itu hanya dengan semua yang hadir memakai jubah. Setuju atau tidak?
konsert di negara Arab, semua yang hadir di negara Arab, di Saudi umpamanya ada konsert, di Mesir ada konsert, di negara Arab orang pergi konsert pakai apa? Pakai apa tuan-tuan? Pakai jubah. Sebab saya nak bagi tuan-tuan nampak bahawa Islam itu bukan pada kulit, Islam itu bukan pada luaran. Kadang-kadang kita tak faham. Kita mengadakan majlis Arabic theme, Arabic style, not Islam. Dia kata kenduri itu ustaz, kenduri Islami. Kenduri Islami. Hang cerita sikit Islami tak mana? Nombor 1, siapa yang pi, semua tetamu kena pakai jubah. Kalau pakai jubah jadi kenduri Islam, kenduri Islam. Lepas tu yang tak pakai jubah jadi kenduri apa? Kenduri kafir. Lepas tu bila pi ustaz, ada tak menari-menari? Bila sebut menari-menari dia bang. Jadi sebelum kita menari, untuk nak bagi nampak Islami sikit, kita bang dulu. Okey tuan-tuan? Tuan-tuan jangan pergi mana? Kita pergi sikit insya-Allah. Azan untuk bila? So pakaian ni tak adalah pakaian Islami, tak adalah pakaian kafir. Pakaian di negara barat, pakaian kot, pakaian seluar, pakaian t-shirt, kemeja, itu pakaian barat, pakaian orang Inggeris. Sebahagian orang Inggeris Muslim. Jadi sebab itu tuan tengok sesetengah Muslim scholar di kalangan ulama, ada yang mereka pakai kot, pakai tie. Tidak. Dulu tuan-tuan memang bahagian fatwa-fatwa kalau tengok tak boleh memakai tie, menyerupai orang kafir. Tak boleh pakai topi cepui. Itu topi residen tu. Saya difahamkan topi itulah. Kerana itu pakaian kufar. Dia tak boleh beza pakaian agama dengan pakaian budaya. Jadi kita kalau nak buat kenduri, kita bagi tema. Yang ni tema apa? Yang ni tema padang pasir. Betul? Betul lah. Nampak? Jadi sebab itu Islam dia tengok kepada konten. Kalau majlis itu ada nasyid sekalipun, ada awalnya bacaan doa, ada marhaban ke apa ke, tapi dengan pembaziran, dengan ikhtilat, dia tidak menjadikan kenduri itu patuh syariah. Kenduri itu halal, patuh syariah. Pasal apa? 90% yang pi ustaz semua. Tak juga. Konten, tuan-tuan saya bagi, tuan-tuan semua duk pikir macam-macam payah. Saya bagi contoh macam ni ya. Satu kedai orang bukan Islam, dia gantung ayat Quran penuh di kedai dia. Lepas tu dia pasang mengaji pula, Sudaish. Kedai kopi Ah Tong. Kedai kopi Cina, kedai makanan Cina. Jual semualah itik gantung apa semua, dia gantung ayat Quran. Lepas tu dia pasang di kedai dia tu alunan bacaan Al-Quran oleh Imam Mekah. Saya nak tanya tuan-tuan, dengan semua yang dia gantung, dia pasang prop, dia panggil apa semua tu, adakah menghalalkan kedai tu? Adakah kedai tu menjadi kedai Muslim, kedai Islam? Tak. Kerana Islam tak Islam bukan dia tengok berapa banyak. Jakim pun yang bahagian halal tu dia tak pergi tengok. Kedai ni kita nak bagi halal. Ciri yang pertama, hang tolong kira ayat 1000 dinar ada berapa keping. Kadang-kadang tuan-tuan kita malu nak kata kedai Muslim. Ayat 1000 dinar gantung penuh dinding, ayat kerusi penuh, bismillah lagi, pasang mengaji lagi, tapi kotor. Tikus kita duk makan di atas, tikus berlari-lari menari-nari di bawah. Islam bukan pada ayat Quran gantung-gantung tu. Islam pada bersih. Islam pada apa? Islam pada penjagaan makanan. Soal kebersihan itu lebih besar daripada soal berapa banyak ayat Quran yang awak gantung. Faham tuan-tuan? Kepiah pakai, apron tak pakai. Islam ke? Tak. Islam adalah ketika makan kena pakai apron. Itu Islam. Kepiah tu bila nak pergi sembahyang. Boleh bagilah pakai topi tak bagi rambut jatuh. Tuan-tuan faham?
Kita nak tengok isi, bukan kita nak tengok kosmetik. Islam kosmetik kita tak mau. Tacap-tacap sikit, boh Arab-Arab sikit, boh nasyid-nasyid sikit, boh jubah-jubah sikit, boh mengaji-mengaji sikit, boh doa-doa sikit, kan, nasyid-nasyid apa semua sikit. Islam, no. Kita nak pergi tengok isi dia macam mana. Kan? Kalau sampai berhabis, beratus-ratus membazir apa semua, itu bukan Islam. Islam yang paling asas, Islam anti pembaziran. Awak namakan Islam tapi awak membazir, itu bukan Islam. So itu asasnya. Hadirin mukminin, kemudian kita juga boleh faham maksud syuhrah ni apa dia tuan-tuan? Syuhrah ni antaranya kita boleh faham juga dalam hadis larangan memakai kasut sebelah. Tak boleh pakai tau. Kalau kasut kita hilang sebelah, putus sebelah, kita jangan pakai dua-dua belah terus. Kalau tuan-tuan kasut putih sebelah tu Nabi pakai sebelah, jadi canggung, pelik, yang tu syuhrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah kata, Abu Hurairah riwayat hadis ni, la tamshi ahadukum fi na'lin wahidatin, janganlah salah seorang daripada kamu berjalan dalam keadaan na'al ni kasut. Kasut dia tu sebelah lagi putih ke, hilang ke, dia pakai sebelah, dia berjalan tercongek-congek tu, kan? Nabi kata la tamshi, sama ada buang dua-dua jalan. Kalau ada satu jangan pakai. Liyuhfihima jami'an aw liyun'ilhuma jami'an. Nabi kata sama ada kamu pakai dua-dua atau kamu buka dua-dua atau kamu pakai dua-dua. Hadis Bukhari. Jangan pakai sebelah, tak boleh. Tuan-tuan hadirin mukminin, dalam hadis yang lain, Jabir meriwayatkan dalam hadis Muslim, Nabi kata siapa yang putus tali kasutnya, janganlah dia berjalan dengan hanya memakai satu kasut, sehinggalah kasut yang satu lagi boleh dipakai. Dalam hadis Muslim daripada Jabir. Kalau nak pakai dua-dua. Okey. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani kata apa? Pasal apa kita tak boleh pakai sebelah kasut, kita berjalan tercongek-congek tu? Yang pertama, membahayakan keselamatan pemakai. Yang kedua, apa dia? Syuhrah. Ibnu Hajar kata satu, pasal apa Nabi tak bagi pakai? Bahaya. Kalau kita pakai sebelah itu tercongek-congek, tercangik apa, tercapik-capik apa semua, jatuh, bahaya. Nabi kata buang dua-dua, lagi selamat. Yang kedua kata Ibnu Hajar, pakai sebelah kita berjalan, orang akan tengok pelik. Tu syuhrah. Ibnu Hajar kata. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan dia kata apa lagi? Ada juga yang dikatakan syuhrah itu seperti orang yang memasukkan tangan sebelah, mengeluarkan tangan sebelah. Itu juga syuhrah. Ni baju dua belah, dia pergi buat masuk sebelah, dia pergi buang sebelah. Itu juga syuhrah. Nampak? Ataupun pakaian yang sepatutnya dipakai pada bawah dipakai di atas, atau yang pakai di atas dipakai di bawah. Itu juga termasuk dalam syuhrah. Nampak tuan? Jadi apa maksud dia? Pelik nampak pelik. Itu yang dikatakan syuhrah. Okey. Hadirin mukminin, akhir sekali saya nak sebut apa? Kita bila keluar, kita jangan bagi nampak pelik. Antaranya, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruh. Satu orang laki-laki mai dekat Nabi, kata sahabat, rambut dia berserabai. Tu berserabai. Sya'ithan tafarraqa sya'. Rambut dia serabai, dia tak sikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni, amma kana yajidu hadha ma yusakkin bihi sya'rah. Tak ada apa-apa kau nak boleh sikat rambut dia. Nabi kata tak ada apa-apa yang boleh disikat rambut dia tu berserabai, kebang macam sakai semang. Tuan tahu sakai semang? Balik pergi cari. Bukan rawi hadis dia. Wa ra'a rajulan akhar wa alaihi thiyabun wasikhah. Nabi tengok satu orang rambut serabai, Nabi kata hangpa pergi cari sikat pergi kat dia. Satu orang lagi wasikh, kotor, baju dia kotor, belengah, berlemuh. Faqal ama kana hadha yajidu ma. Dia ni tak ada duit kan nak apa cari air pergi basuh. Nabi tanya, Nabi kata amma kana hadha yajidu ma yaghsil. Awak dia tak ada duit kan nak beli air basuh baju dia. Tak ada air kan nak basuh. Nabi concern, Nabi perhati sampai benda tu. Kita kadang-kadang ahli sunnah orang Islam, kita rasa benda itu tidak berkait dengan agama. Itu agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan banyak lagi kalau kita nak baca teguran-teguran Nabi supaya orang Islam tampil berpenampilan dengan penampilan yang baik. Cuma akhirnya
Saya nak sebut satu hadis yang saya baca di awal tadi. Saya nak baca teksnya kepada tuan-tuan. Kata sahabat, datang satu orang laki-laki dalam keadaan yang berpakaian buruk sehingga menampakkan diri dia tak terurus, pelik, nampak selekeh. Nabi SAW tanya, "Hallaka min mal?" Kau ada duit tak? Dia kata, "Qultu na'am." Aku ada duit. Nabi tanya dulu, kok dia orang miskin kan, nak buat macam mana, dia memang tak mampu. Tapi Nabi tanya dia, "Hang mampu tak?" Dia kata, "Na'am." "Min aimal?" Daripada mana hang boleh duit? Takut sekali dia pergi curi ke apa kau kan? Tak. Dia kata, "Min kulli qad atani Allah minasya' wal ibil." Allah bagi kat aku rezeki. Ada unta, ada lembu, aku jual, aku dapat duit. Oh, ada duit lah? Ada. Kata ada lah? Ada. Dan Nabi kata, "Idzan atakallah malan falyura atharu ni'matullah wa karamatuhu alaik." Oh, kalaulah begitu, oleh kerana engkau mengaku ada duit, ada harta yang halal, Allah suka nak tengok harta itu pada diri engkau. Zahirkan nikmat itu pada penampilan engkau. Ini sepatutnya menjadi satu panduan kepada kita kaum muslimin apabila kita tampil di dalam masyarakat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.